mempracticekan ilmu ini secara harian. Ini makanan lah dia, Tuan Nasruddin, makanan lah kan. Kais pagi makan pagi. Kais pagi makan pagi, kais petang simpan 10 tahun akan datang. Okay, baik. Anyway, kita live di Zoom sebagai platform utama dan kita ada space Twitter dan juga FB Live di page CareerCube. So, kami hanya mampu one way sahaja di platform lain. Kami boleh interaksi dua hala di Zoom sahaja. So, tuan-tuan yang berada di platform lain boleh dengar sahaja. Kami minta maaf tak boleh nak buka ruang untuk berkongsi ataupun nak buka untuk soalan. Kami hanya mampu fokus pada Zoom. So, kalau nak tanya soalan, join Zoom. Okay. Alright. So, mari kita mulakan dengan intro dulu tuan-tuan. Mari kita kenal Tuan Nasruddin. Alright. Tuan-tuan mungkin dah kenal saya sebab kita belas dekat CareerCube kan. Mestilah kenal aku. So, marilah kita berkenal dengan Tuan Nasruddin. Semaklum saya, Tuan Nasruddin adalah graduan daripada UiTM dan kita panggil sebagai bekerja dalam bidang perundangan ataupun practitioner lawyer. So, untuk lebih lanjut, saya pun ada sembang dengan Tuan Nasruddin sebelum ni. Tuan Nasruddin memang menguruskan benda-benda berkaitan dengan industrial punya cases. So let's have 1 or 3 minutes untuk Tuan Nasruddin berkongsi sedikit latar belakang dan juga kerja-kerja Tuan Nasruddin buatlah sekarang. Okay, silakan Tuan Nasruddin. Okay, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Tuan Akmal utamanya dan juga semua pendengar lah, baik di Zoom, baik di Space ataupun di FB kan. Ada satu betul, lagi di FB. Mana-mana lah. Jadi terima kasih lah sebab sudi mendengar dan terima kasih juga kepada pihak CareerCube kerana sudi jemput. Sedikit pengenalan je lah. Saya setakat ini alhamdulillah sebagai full-fledged lawyer selama 4 tahun. Sekarang mempunyai firma guaman sendiri iaitu Ketua Nas Rahman & Co. Baru sajalah, tak ada lama sangat, baru sejak bulan 7 tahun lepas ada firma sendiri. Tapi sebelum ni kerja dengan orang je lah. Jadi sejak daripada chambering pun sampai ke sekarang memang fokus area guamannya adalah civil litigation lah. Sebab dalam bidang guaman ni dia ada beberapa jenis bidang, jenayah, ada hak tanah, ada civil. Jadi saya more kepada civil lah. Dan termasuk juga dalam bidang civil ni, bab-bab pekerja termasuk dalam civil. Dia tak termasuk dalam bidang lain. Jadi di firma saya memang saya sendirilah keuruskan kes-kes yang melibatkan litigasi civil ataupun hak tanah lah, property jual beli kan. Kalau di civil ni mahkamah yang terlibat biasanya contohnya mahkamah magistrate, mahkamah session, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan lah, itu civil, itu memang mahkamah yang terlibat. Tapi khusus untuk bab pekerja, saya biasa kendalikan kes di industrial court iaitu mahkamah perusahaan, sama ada di KL ada ataupun di Penang, tak silap ada satu, Penang atau Kedah. Dia dekat Malaysia ni industrial court dia tak macam court biasa, dia tak ada kat semua negeri, dia kebanyakannya di KL je satu. Jadi contohnya kes dekat belah utara semua satu kat Penang je. Contoh kes dekat Melaka, kes dekat KL, Selangor, semua court KL je. Dia civil court dekat Wisma Perkesok. Dia lain sikit. Dan kalau kat Johor ada satu. So kat selatan semua kat arah Johor lah. Dan satu lagi saya juga pernah handle kes di JTK lah, Jabatan Tenaga Kerja. So itu dua yang berbeza, nanti kita akan terangkan lah. So itu sedikit sebanyak lah saya pengalaman lah, sedikit pengalaman. Kita tak adalah, dia tak expert lah, tapi saya just pernah kendalikan tu je lah. Baik. Allah hambanya pernah kendalikan, tak expert. Dah ada banyak dah tu. Okay, baik. Untuk mukadimah tuan, mari kita berkongsi dengan audien benda paling asas lah. Dah dapat kerja, apakah sebelum dapat kerja tu kita cari dapat offer letter. Alright. Bila dapat offer letter, lapor diri hari pertama, kita akan sign kontrak kerja biasanya. Hari pertama lah kontrak kerja ni, kita akan review sebagainya.
So apakah perkara yang perlu kita perhatikan dalam kontrak kerja? Berbeza offer letter benda lain, betul tuan offer letter benda lain. Biasanya kita lulus interview dia bagi offer letter. Kemudian kontrak kerja adalah biasanya sebelum ataupun hari pertama kita lapor diri. So kontrak kerja ni lah yang paling mahal sekali ataupun yang paling penting sekali, yang mana dua-dua pihak kena sign. Majikan kena sign dan juga pekerja pun kena sign. Alright. Oh tu ada 2 bulan dah kerja baru sign kontrak kerja. Okay. Mungkin tuan boleh hurai sikit. So apa perkara yang penting ataupun sebagai pekerja kita perlu perhati dalam kontrak kerja? Ramai orang buat silap ataupun ramai orang nak berhenti dia tak perhati, ke tersilap, tersadung, kena denda ke, kena ditindas ke macam mana. So silakan Tuan Nasruddin untuk mukadimah dulu. Okay, pasal kontrak kerja ni kan, offer letter dengan kontrak kerja, apa yang Tuan Akmal bagi tahu itu yang sepatutnya berlaku lah. Offer letter semasa tawaran kerja diberikan dan sepatutnya pada first day sign kontrak kerja. Tapi kalau tanya siapa, kebiasaannya apa yang berlaku, offer letter tu itu je lah jadi kontrak kerja. Biasanya macam tu je. Dia tak ada separate. Biasanya offer letter itulah nanti jadi kontrak, sebab biasanya kita akan terima offer letter, bawah tu akan ada acknowledgement kita terima ke tak. Dan dalam offer letter tu dah dinyatakanlah term-term yang sepatutnya, biasanya dia akan jadi kontrak kerja. Jadi for the sake of kita punya perbincangan malam ni, kita anggap offer letter dengan kontrak kerja tu sebenarnya benda yang sama. Tapi mungkin kalau ada company yang proper sikit, biasanya sepatutnya akan ada yang berbeza lah. Macam kontrak kerja tu memang yang lagi formal. Tapi for the sake of this, kita anggap benda tu sama. Apa yang perlu kita tengok dalam term-term yang paling penting lah dalam sesuatu kontrak pekerjaan atau kontrak perkhidmatan. Yang first kali adalah jawatan kita. Apa yang di-offer. And then sebab kalau kita apply jadi engineer, so apa engineer apalah contohnya, yang itu yang paling penting lah. So kita tahu apa jawatan kita. Then make sure bila kita masuk, sebab sepatutnya offer tu sebelum kita masuk kerja lah. Jangan sebab tu kalau sebelum kita masuk kerja offer kita jadi engineer, tiba-tiba masuk kerja jadi tukang cuci dah. Satu hal. Dia kita nak daripada situ lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gaji. Sebenarnya gaji lah paling penting dalam sesuatu kontrak kerja. Inilah jadi dia punya term dia kat situlah dia paling besar. So paling penting dalam sesuatu kontrak kerja, majikan kena bayar gaji berapa untuk kita bagi kita punya servis kepada majikan. Untuk kita bagi perkhidmatan kan. So berapa? 3,000 sebulan. Okay, fine. So make sure 3,000 lah bayar bulan-bulan. Jangan 3,000 tiba-tiba kita masuk, kenapa gaji saya bayar 2,500 je. Benda ni pernah kena dengan saya sebenarnya masa saya jadi lawyer pun. 3,000 tu termasuk all in tuan? Apa dia? 3,000 tu all in termasuk dengan KWSP tak tolak lagi tu? Betul. Yang gross lah, gross salary. And then kalau ada allowance pun by right, kalau dia cakap basic 3,000, allowance kita 400 kan contohnya. So maksudnya gaji kita by right 3,400 sebenarnya lah. Ataupun dia nak cakap 3,000 tu dah inclusive allowance. Dia kira salary juga. Dia kira di bawah akta kerja tu dah termasuk gaji. Kecuali travelling. Travelling tak kira sebagai gaji tetap. Okay. So gaji, jumlah gaji itu yang paling penting. Yang ketiga adalah saya just paling jumlah jam bekerja lah. Sebab kita pun tahu pekerjaan kita semua lain. Ada orang kerja pejabat, so biasanya office hour kita sama ada pukul 8 sampai pukul 5, pukul 9 sampai pukul 6. Ada orang kerja shift worker kan. Jadi contohnya kerja dekat food and beverage punya industri, of course lah, bukan macam office hour, tengok shiftnya berapa. So make sure tahu kat situ bila. So that kita tahu normal working hours kita berapa. Bila kita nak kerja OT, kita akan kira daripada situ. Ataupun nanti kan tiba-tiba kena kerja lebih masa ke macam mana kan. So awal-awal kita dah make sure tanya majikan dulu masa interview ke kerja macam mana jam bekerja. And then
bila betul-betul bekerja tu adakah sama dengan kalau contoh setakat lebih 3 minit, 20 minit tu biasalah kan contohnya. Tu jam bekerja. Standard lah tu. Yang keempat, standard lah sebab kerja kan. So yang keempat adalah notis penamatan. Ini paling penting, penamatan clause dalam sesuatu kontrak. Sama ada kalau majikan nak terminate kita ataupun kita nak resign, berapa lama tempoh notis kita nak kena beri. Biasa ada orang ni soalan memang saya selalu dapat dekat Twitter, dekat website saya apa semua. Resign 24 jam, adakah majikan boleh saman? Of course boleh saman. Kalau dalam kontrak tulis 3 bulan, kita untuk kita resign contoh kan. Tapi kita bagi notis 24 jam, gaji kita 3,000. Majikan boleh saman kita kat JTK untuk 9,000. Untuk gaji 3 bulan lagi tu? Betul, sebab kita bagi short notice. Sebab benda yang sama berlaku, contohnya kalau tempoh notice 3 bulan, majikan tiba-tiba terminate kita on the spot, kita pun boleh tuntut 3 bulan. So benda yang sama. Jadi sepatutnya apa yang berlaku kalau contohnya kita nak resign ataupun majikan dah terminate kita, tapi dia tak nak bayar tu, dia kena bagi notice 3 bulan awal lah. So dia kata, okay, Akmal, I nak terminate you, lagi 3 bulan, I bagi notice awal. So setiap bulan tu dia akan bayar gaji macam biasalah, tapi kita tahulah di akhir 3 bulan kita dah tak bekerja di syarikat. Sebab contoh memang saya mencelah ya. Okay. Notice period 3 bulan, tapi kita ada sembang-sembang dengan majikan. Majikan kata sebulan sudah. Yang tu kena ada hitam putih ke ataupun okey je sembang macam tu? By right hitam putih sebab memang majikan ada hak untuk waiver atau bukan hak lah, dia macam ada leeway lah untuk dia cakap okay lah fine lah, you nak cari kerja baru kan, I lepaskan you sebulan je lah, you tak payah bagi notice 2 bulan. So okay lah. So tapi kalau nak selamat memang benda macam tu memang better dapat jadikan secara bertulis, sebab kalau tidak nanti kan tak pasal-pasal. Notis kita 3 bulan, kita dah bagi notis dah. Contohnya, ataupun kita sebelum kita ni kita dah sembang cakap, bos saya nak resign ni. Aku cakap, okey lah, aku bagi kau sebulan je lah. Lepas tu kita pun bagi notis sebulan. Lepas tu tiba-tiba bulan depan tu gaji tak bayar sebab dia cakap, lepas tu kita dapat lagi notis tuntutan lagi 2 bulan gaji. Cakap, kenapa ni bos? Cakap, yelah kau bagi notis aku 2 bulan. Kau bagi notis sebulan je lagi 2 bulan. Dah jam kita. So kalau contohnya macam tu better macam yang situasi macam tu better jadikan sebagai writing dalam WhatsApp ke dalam email pun tak apa. WhatsApp pun dah dikira sebagai bukti, tak ada masalah. WhatsApp dikira sebagai bukti WhatsApp bukti lah, sebab tu sekarang dah senang teknologi. Tapi kalau boleh email lah, sebab kalau kod biasa WhatsApp memang semua jadi bukti lah. Tapi kalau case memang akan sprint dia semua screenshot. I see. Macam so biasanya contohnya ataupun kita perlu tempoh notis bulan, lepas tu tapi kita bagi lambat, so tapi kita berhenti tu gaji kita tak dapat lagi, so most likely majikan tak akan bayar, dia ada hak untuk tahan gaji last kita. Faham. Macam tu. So yang tu biasanya ramai yang terlepas panas. So memang cakap majikan boleh sama tu memang boleh kalau kita tak ikut kontrak. So basically ada 4 perkara paling asas lah. Kalau kita kena buang tanpa sebarang notice, short notice pun kita pun boleh tuntut di JTK. Tapi kalau pembuangan tu ada sebab lain, tu dia jadi benda lain. Jadi isu lain pula. Contohnya tadi saya nampak ada sebut kalau macam mana termination disebabkan masalah disiplin. So tu lain pula. So biasanya kalau by right, kalau kita diberhentikan sebab kesalahan disiplin, sebenarnya majikan dia ada hak untuk termination serta-merta. Tapi kita boleh cabar penamatan tu sendiri pula, bukannya pasal isu notis pula. So secara ringkasnya itulah yang saya rasa term yang paling adalah contohnya hari-hari cuti tu, benda tu boleh tengok dalam akta kerja lah. Tapi saya rasa itu yang paling penting lah, perlu dikena pastilah. Baik Chun, 4 perkara. So saya ulang lagi sekali untuk makluman semua. Yang pertama adalah jawatan. Kita
call verbal tu dia nak offer jawatan apa dalam offer letter ataupun kontrak kerja yang mana kita setuju hari ini. Malam ni benda tu kita consider sama, offer letter ataupun kontrak kerja, which is kena check dulu jawatan nama apa, kemudian jumlah gaji berserta dengan allowance ke commission yang ada. Okay, kira gross salary ataupun dalam kontrak kerja dia sebut commission tak? Tak. Oh, commission additional pula. Dia gaji basic je dengan basic dengan allowance je, kalau disebut allowance kan. Tu je, kalau commission tu lain, dia tak kira sebagai gaji bulan. Gaji dengan allowance, alright, nice. Ketiga adalah jumlah jam bekerja, sebab lain orang lain cara dia 9 sampai 6, 8 sampai 5 kerja shift ataupun kena kerja 3 sampai 10 ke, depend. Dan yang terakhir adalah termination term ataupun terma syarat untuk diterminate ataupun diberhentikan. So yang itu biasanya notice period lah ramai yang tersangkutnya. Standard memang 3 bulan semua ke tuan? Ke memang ada masa dia? Contoh saya ni kontrak setahun. Kalau ikut akta kerja saya masuk sikit lah. Kalau ikut akta kerja 1955, iaitu untuk pekerja yang bergaji bawah 2,000, memang kena ikut akta lah. So kalau kita servis bawah 2 tahun, tak silap saya 2 tahun, tempoh notis by right 2 minggu je. Oh, pendek. Ataupun 4 minggu. Tak ingat 2 minggu ataupun 4 minggu sebulan. Lepas tu 2 tahun hingga 5 tahun, 6 minggu. Lepas tu kalau melebihi kita dah kerja 5 tahun ke atas, 8 minggu. Kalau tak silap saya lah. Lebih kurang macam tu lah. Itu gaji 2,000 ke bawah? Untuk gaji 2,000 ke bawah. So kalau contohnya, sebab kita kena ingat kerja ni tak semestinya ada kontrak bertulis. Ramai je tak ada kerja tak ada kontrak bertulis. Betul. And then kontrak lisan still valid. Lisan contract is a good contract, oral contract is a good contract. So ramai je tak ada kerja tak ada kontrak. So bila tak ada kontrak, maka kalau pekerja tu bawah 2,000, then memang kena ikut akta kerja lah. Kalau ada kontrak, ikut kontrak. Kalau yang gaji lebih 2,000 tuan? Kalau memang tak kontrak, by right dia akan rujuk jugalah kepada minimumnya kena ikut juga akta kerja lah. Kalau ada memang kena ikut kontrak. Sebab kalau pekerja yang gaji atas 2,000 ni memang kalau tak ada kontrak, by right dia tak kisah pun. Tiba-tiba nak lari pun, kalau majikan tak puas hati cakap, you pun tak buat kontrak kat saya. Sebab tanggungjawab untuk sediakan kontrak kerja tu jatuh kepada bos, bukannya kepada kita sebagai pekerja. Dia yang kena sediakan. Dah dia ambil kita kerja kan. Dia nak mengikat dia kena buat. Ya, sebab dia kadang-kadang kalau company yang besar apa orang dah ada orang handle. Itu kadang-kadang biasanya berlaku company yang kecil bos yang relax apa semua. Memang mula relax tapi jadi isu dah tak relax lah. Biasa macam tu. Contoh tuan, ni soalan menarik juga ni. Gaji bawah 2,000, kalau ikut akta pekerja, kena katalah dia punya notice period 2 minggu. Tapi dia ada kontrak dan kontrak tu cakap 2 bulan. Nak ikut yang mana? Kalau ada kontrak, ikut kontrak. Akta kerja tu minimum. Oh, I see. Dia kalau ada kontrak, kena ikut kontrak. Even kalau pekerja gaji bawah 2,000 pun, sebab akta kerja ni just laid down the minimum. Kalau benefit pun itu yang last kali kena kalau tak ada betul tak ada kontrak, just ikut je yang tu minimum lah. Ya, mana-mana majikan tak ikut akta pekerja pun kira ceroy gila ni. Banyak je. Tapi biasanya contohnya tak ada masalah pun kalau untuk pekerja awal dia terus, biasanya majikan memang tetapkan sebulan lah biasanya untuk termination clause. Di dalam akta kerja benda tu just minimum je lah, tak ada isu lah yang tu. So, kalau siapa yang ada kontrak memang make sure ikut kontrak bukan ikut akta kerja. Baik, faham. Biasanya kontrak yang majikan ni dia dah selaraskan dengan akta kerja lah. So benda tu dia dah biasanya memang melebihi pun akta kerja pun. Faham. Interesting. So kontrak lagi utama lah berbanding akta pekerja tu bare minimum. Baik tuan, alang-alang sembut pasal jumlah bekerja tu. Isu paling utama ataupun paling banyak adalah kena kerja hari Sabtu, tak OT tak bayar dan sebagainya. Boleh kupas sikit tuan? Okey. Bila kita kita ceritakan secara general tau, sebab
kita semua ada situasi berlainan. Kalau kita tengok tadi, even akta kerja pun dah asingkan. Pekerja gaji 2,000, pekerja gaji 3,000, 2,000 ke atas. Dan kita pun tahu kita bekerja dalam sektor yang berbeza, nature kerja kita pun berbeza. Even jam bekerja pun berbeza. So kalau ikutkanlah, kalau akta kerja kita ikut yang dah di laid down guideline-nya, dalam seminggu memang sehari cuti at least. Sehari, rest day dipanggil. Contohnya saya dulu pernah kerja part time kan masa zaman you dulu, so kerja part time. So memang kita orang tiap hari bekerja akan ada seminggu akan ada satu rest day. Sama juga kalau kita kerja office, by right kita minimumnya sehari je cuti. Contohnya Isnin sampai Sabtu kerja, Ahad kita cuti. Tapi biasanya kalau office hour 2 hari lah. So by right Sabtu tu sebenarnya dia panggil off day, sebenarnya lain sebenarnya rest day dengan off day ni sebenarnya. Yang cuti betulnya rest day. Off day tu sebenarnya prior untuk hari cuti kedua tu. Biasa kalau kerja shift, kalau tak silap saya lah, memang kerja shift punya pekerja biasanya seminggu sehari je cuti kan. So dalam apa-apa shift pun malam, contoh kerja kat McD apa, seminggu memang dia orang cuti sehari je. Sebab tu memang dia punya sistem dia lah, nature of kerja dia macam tu. So soalan contohnya kena kerja hari Sabtu, kena tengoklah kita kerja apa. Kalau kerja office contohnya, and then berapa gaji kita? Kalau gaji atas 2,000, contoh biasanya gaji yang eksekutif ke atas lah, contohnya memang OT pun tak ada. Jangan minta lah, memang tak ada langsung. Even kalau gaji kita dah 2,000 ke atas pun by right, kalau dalam kontrak kita tak disebut tak ada OT, memang tak ada OT lah. Kalau ada, then dia akan dikira OT macam tu. And then dia mungkin soalannya kita boleh tweakkan, okay, Akmal, macam mana kalau majikan paksa saya bekerja masa hari cuti saya? Tu soalan dia lagi, saya rasa lagi tepat sikit. Hari cuti mana kata hari Ahad ataupun hari public holiday? Hari public holiday ataupun kalau contoh pekerja yang kerja macam ni kan, dia masa rest day dia majikan suruh cuti, boleh ke tak? Itu saya rasa soalan yang lagi so that dia boleh apply kepada semua situasi. Okay, yang tu macam mana tu? Okay, so by right secara generalnya tak boleh, secara generalnya. Kecuali ada beberapa sebab rest day dengan public holiday dia memang lain Tok Kemal dengan memang lain, sebab public holiday memang public, tapi tu nanti saya terangkan sekejap lagi. So kalau untuk rest day by right tak boleh, kecuali nature kerja kita, contohnya ada kemalangan di tempat kerja, tak ada orang nak ganti, so kita terpaksa kena bos panggil untuk ganti. Macam tu. Emergency lah kiranya. Memang general rule dia apa dia? Emergency lah kiranya. Emergency tu je. And then tu pun kalau ikutkan dia ikut sektor lah, sama ada sektor yang penting kan, macam essential services, elektrik, kerja banking ke. Kalau kerja macam biasa-biasa, barat tak perlulah. So biasanya majikan lah, kalau dia orang cerdik sikit, dia orang akan letak dalam kontrak pekerja kalau diarahkan bekerja pada hari cuti perlu datang tanpa excuse, kecuali dengan excuse yang kuat lah. So kalau kita dipaksa kerja pada hari cuti kita, ikutlah hari Sabtu ke Ahad, by right kita boleh refuse sebenarnya lah. Kalau kita ni kalau kita tak ada OT tau, ni kalau yang OT nanti cerita lain lah. And then kita by right kita boleh refuse lah, tapi make sure bagi tahu elok-elok lah, cakap bos ini hari cuti saya. So kalau bos bagi arah, contohnya cakap memang ada emergency, ada orang sakit ke, ada tiba-tiba kerja banyak, bukan kerja banyak, macam benda yang macam tu emergency lah sebenarnya, mostly emergency, dia takkan tiba-tiba banyak kerja pula, biar settlekan hari kerja lah nanti kan. Biasanya macam tu. So baru boleh diorang
bos kita, majikan minta kerja pada hari kita ni lah, tapi payment kita akan jadi banyak lah untuk sehari tu nanti. Dia akan jadi, saya tak silap, double ke triple untuk sehari kerja tu. Public holiday jadi triple. Betul. Public holiday tu lain pula. So public holiday kalau akta kerja, by right majikan dalam setahun ada 11, tapi yang diwajibkan ambil 5, iaitu hari jadi agung, keputeraan agung, hari keputeraan setiap negeri, lepas tu merdeka, hari Malaysia dengan hari pekerja. Yang ni 5 ni wajib, memang wajib ni lah, wajib ambil, maksudnya wajib cuti. So yang lain tu ikut kerajaan lah bila diorang nak ambil. So kadang-kadang tu, sebab tu jangan bila government announce cuti, jangan kita automatic ingat benda tu cuti, sebab kita kena confirmkan juga dengan majikan, diorang ambil tak cuti ni sebagai salah satu public holiday. So kalau ambil lah. So kalau tak ambil, then kita kena kerja. So payment tu nanti saya rasa kalau tak silap, majikan dia kena ganti balik bagi satu cuti lain. Replacement leave. Kalau kita kena kerja, betul. Kalau kita kena kerja, maksudnya payment akan jadi double dengan triple lah. Dia bergantung kepada dia punya situasi. Tapi memang kita boleh claim gaji kita tu lagi banyak. Understood. Faham. So 5 sahaja hari yang syarikat wajib ambil cuti, lain-lain tu bergantung pada syarikat lah. Dia nak ambil ataupun tak ambil. Wajib, tapi dia ada 11 yang perlu lah sebenarnya. 11 yang perlu. 11 perlu diambil, tapi 5 tu memang kena cuti. So kadang-kadang je lah, macam hari raya termasuk dalam 11 tu, cuma kadang-kadang yelah ikut kadang-kadang, sebab tu ramai yang tak boleh cuti masa hari raya. Faham. Macam tu. So orang akan ambil cuti lain pula. Ini menarik. Okay, baik. So berbeza gaji 2,000 ke bawah dan juga 2,000 ke atas. Apapun, paling utama adalah kontrak balik lah. Dan bila berkaitan dengan cuti, 11 digalakkan ataupun majikan kena ambil, ataupun wajib 5, lagi 6 tu adalah based on syarikat. Kalau kerja OT ataupun syarikat, kalau kerja OT, di Malaysia kan sangat banyak cuti. Banyak gila cuti. Sekejap tuan, soalan. Ini rule dekat Malaysia. Kalau rule dekat negara luar ataupun dekat jiran-jiran kita sama ke lebih kurang ke macam mana? Tahu lah dia sama dari sudut apa? Akta. Dari segi cuti, hari bekerja, kes-kes contoh kalau gaji lain lah kan. Saya rasa lebih kurang ada lah dia punya benda macam tu. Cuti public holiday tu memang saya rasa satu dunia pun ada. Cumanya dia orang cuti apa lah. Kita tak tahulah cuti contoh Indo, kita tak tahu lah cuti apa kan. Dia Christmas mungkin dia mewajibkan cuti hari raya tu. Tu kita memang tak tahu. Tu saya pun tak tahu. Tapi saya rasa prinsipnya cuti public holiday tu sebagai tu memang ada lah. Dia punya konsep tu ada lah. Sebab ni saya potong je tuan. Menarik soalan ni. Company paksa cuti tolak AL. Yang tu macam mana pula? Apa dia? Company paksa cuti, lepas tu dia tolak AL. Ataupun yang kena positif COVID ni, lepas tu kena quarantine tolak AL. Macam mana? Tu AL tu lain sikit lah. Dia memang banyak masa PKP banyak terjadi lah. Sebab kita kena tengok AL. Saya ada pun ada tweet lah pasal ni tadi. AL by right, majikan dia tak boleh paksa kita ambil AL untuk mengurangkan kos. Sebab contohnya masa PKP hari tu kan dia orang tak boleh nak beroperasi. Jadi sales production berkurang. Jadi untuk mengurangkan kos dan expenses syarikat, telah implement pekerja kena ambil unpaid leave ataupun annual leave. Jadi untuk tujuan ni tak boleh sebenarnya. Memang dia tak boleh. Sebab kalau dalam kes industrial court dulu 2012 2005, ada syarikat ni dia memang paksa sebab sales tengah merosot kan, jatuh. Jadi untuk kurangkan benda tu dia paksa syarikat ambil annual leave. So court cakap tak boleh sebab
AL ni biasanya pekerja ambil nak pergi bercuti, nak pergi bersia-sia, nak berehat kat rumah, untuk benda untuk peribadi pekerja sendiri. Jadi by right untuk tujuan nak kurangkan kos, by right tak boleh lah, tak aci lah untuk mengurangkan kos syarikat. Tapi yang salah faham, jangan ingat salah faham, AL by right contohnya kalau dalam akta kerja dia dah ada minimum yang boleh diberikan pekerja. Sama juga tadi, pekerja bawah 2 tahun banyak ni, pekerja 2 hingga 5 tahun rasa 15 hari tak silap saya lah. Yang pekerja 5 tahun ke atas banyak sikit. Tapi by right tu minimum lah sebenarnya. So kadang-kadang ada company bagi lagi banyak kan. Kalau company tak bagi, sebenarnya AL dia tak boleh carry forward. Dalam akta kerja tak bagi tahu pun AL perlu di carry forward. So kena burn ke macam? Kalau bergantung, kalau company tu apa dia? Burn ke macam mana tak boleh carry forward AL? So by right ada company cakap okay, cuti annual leave you memang tak boleh carry forward. You kena habiskan. So by right pekerja kena habiskan lah. Tapi tu tak dikira paksaan untuk mengurangkan kos syarikat lah. Tapi kalau you tak ambil, burn memang macam tu lah. Kecuali memang dalam kontrak kerja ataupun majikan dah bagi tahu awal, okay, you punya AL boleh di carry forward. Sedang okay lah. Sebab kalau memang kita tak habiskan cuti AL kita dan benda tu memang polisi syarikat tak boleh carry forward, dan burn lah. So memang itu tak boleh buat apa. Tadi pun saya tweet benda tu, ada soalan-soalan tadi lah. So saya rasa memang banyak yang sebab carry forward atau tak itu bergantung kepada majikan. Tu kena check balik dengan majikan nanti. Baik, untuk makluman tuan-tuan Cik Puan, Tuan Nasruddin antara saya kira co-founder lah tuan kan untuk Jom Tanya Peguam. Kan? Right. So di situ ada Telegram channel, saya follow Telegram channel, saya baca artikel tuan dekat berita mana tuan. Dari situ saya kenal tuan lah. So dekat website pun ada. So tuan-tuan boleh go through Jom Tanya Peguam, baca dulu kat sana ada artikel yang Tuan Nas tulis. So hopefully dia akan membantu sedikit sebanyak lah. Alright, sebab kita nak jawab banyak gila soalan dekat Zoom ni. Kalau nak jawab semua ni takut tak sempat ni. Alright. So saya petik-petik juga beberapa lah. Right. Yang apply AL dapat tuan. Macam mana? Apa dia? Dia apply AL tapi syarikat tak luluskan AL. Kalau nak cuti ambil unpaid leave. Okey, macam ni. Kalau AL kan, AL memang kita ada AL tapi syarikat akan kena sediakan satu sistem lah. Syarikat contohnya AL okey, memang ada, tapi kau nak apply AL, make sure ikutlah syarat-syarat syarikat. Yang tu kita kena ikut. Contohnya syarikat tetapkan AL kena apply dalam masa 7 hari sebelum kita nak AL. So, kita apply, esok nak cuti kita nak AL, tak boleh lah. So dah tak ikut. Kalau kita absent pada hari tersebut, sama ada kita kira unpaid leave ataupun absent from work, syarikat boleh ambil tindakan undang-undang, disiplin. Tu kena ingat. So kalau syarikat tetapkan memang AL tu kena 7 hari bekerja, and then siapa nak kena hantar, apa proses AL tu, yang tu kita kena ikut. Follow SOP standard biasa. SOP kena ikut. Tapi kalau syarikat tak luluskan, by right dia tak, contohnya baru bulan 2, awal bulan 3 kan, awal tahun kan, so maksudnya ada banyak masa, syarikat tak luluskan, by right kita tak boleh buat apa lah. Sama ada kita yelah, biasa orang tak lulus ambil MC ataupun unpaid leave macam tu lah. MC boleh beli tapi syarikat macam tu. So syarikat pun by right dia pun kena balancekan. Dia tahu kalau tak luluskan AL, dia orang ni dah bagi dah ikut semua prosedur, biasanya syarikat akan luluskan. Tapi kalau tak luluskan, dia tahu kadang-kadang pekerja akan cuti juga, kan better luluskan je kalau dia dah ikut semua benda kan. Member nak cuti mesti nak cuti juga macam mana pun. Wah, sekali dah takkan dah resign sebab tak cuti. Baik, untuk makluman semua, kita berbicara dari sudut law ataupun legal. Nak kata hitam putih lah. Namun kena faham dia ada budi bicara tu kan. Ada bicara, sentiasa ada budi bicara antara majikan dan pekerja. So tak adalah selehing sikit, orang panggil apa? Tak bertemu sikit, tak kena sikit, tu nak sembang sama. Taklah, kita budi bicara dulu. Untuk pekerja pun memang kita jangan, kalau
kita nampak majikan kita problem tak profesional, kita yang kena profesional. Make sure kita jadikan betul-betul tulis apa-apa, terus email, terus WhatsApp tanya bahasa elok. So kita yang kena, biar kita jadi the bigger person. Kalau dalam situasi majikan ni macam pelik sikit, memang banyak majikan pelik. Tapi pekerja pelik pun banyak. So sama je dulu. Sama je dua. Tak boleh nak kata pekerja masalah, tak boleh kata majikan masalah. Sama dua-dua. Yang biol ada biol, yang bagus ada bagus. Itu je. Baik. Next. Part tu bagus. Yang tu pula buat hal lah. Macam tu lah. Baik, untuk soalan next antara yang banyak kita kutip sebelum ni adalah majikan potong allowance tanpa makluman ataupun tanpa sebab munasabah. Tiba-tiba je tengok selit gaji kurang. Okey. Apa allowance macam saya cakap tadi, allowance ni sebenarnya dia termasuk dalam gaji sebenarnya. So kita tengok allowance tu, kita ambil kira dipotong gaji terus kan. Sama ada contohnya dalam kontrak kerja kita, gaji basic 3,000, allowance kita 500. Lepas tu tiba-tiba allowance disebut allowance je lah, bukan kita tak tahu allowance. Padahal mungkin biasanya majikan dia ingat majikan biasa buat macam ni, dia nak bayar kira SP sikit, dia nak bayar 3,000 sebab kalau tak allowance dia cakap tak perlu bayar 3,500. Biasa majikan treat macam tu. Ataupun tax, for the purpose of tax, orang biasa buat macam tu lah. Tapi barat gaji kita kalau ikutkan 3,500, dia termasuk allowance. Dalam akta kerja, salary ataupun wages tu memang termasuk basic pay dengan allowance, kecuali travelling allowance lain. Tu tak dikira. So katakan gaji kita tak kisahlah basic ke termasuk allowance ke, contohnya 3,000 kan. Tiba-tiba bulan ni kita dapat 2,500. Kita cakap apa hal pula ni, gaji aku ni kontrak sebelum ni elok je 2,500. Ataupun kita kira tengok masa PKP kan, masa PKP baru-baru ni kan ramai majikan potong gaji kan. So adakah dibolehkan potong gaji? Kalau ikut akta kerja, pemotongan yang dibolehkan hanya 4 je. Satu, kalau ada majikan buat advance gaji kan, dia bagi loan lah kepada pekerja kan, so boleh potong. Ataupun KWSP, SOCSO, EIS, itu boleh potong. Itu memang pemotongan yang dibenarkan. Tapi kalau potong benda lain tak boleh. Memang tak boleh. Sebab tu saya cakap terma yang paling penting dalam satu kontrak kerja ni adalah bayaran gaji. Jadi kalau majikan potong tanpa persetujuan pekerja, dia dah jadi satu pelanggaran kontrak. Itu memang pelanggaran yang paling utama, itu dosa paling besar. Dosa besar. Kita kerja, dosa paling besar. Itu memang neraka jahanam lah kalau untuk neraka. Kurang macam tu. So memang pekerja jangan duduk diam. Kalau kena potong kerja, dia potong kerja lah. Kena potong gaji. Make sure apa yang perlu, sebab bila pelanggaran kontrak kerja ni, maksudnya dan kalau benda ni berterusan, by right first time jadi macam ni dah kena maklumkan kepada majikan. Sebab benda ni benda yang besar, so kita jangan senyap. Sebab bila dia dah melanggar kontrak kerja, dia macam menunjukkan seolah-olah majikan ni dah tak berminat dah nak meneruskan kontrak kerja dengan kita. Mana boleh macam tu? Kita kerja macam biasa. Sama ada dia tolak allowance gaji ke ataupun tak bayar langsung, sama. Maksudnya dia melanggar kontrak. Jadi apa perlu kita buat adalah kita kena suarakan benda ni secara bertulis. Bagi tahu majikan, kita tak bersetuju dengan tindakan ni. Kita tak setuju, saya tak pernah bersetuju pun untuk potong. Majikan boleh potong, tapi kalau pekerja setuju, pekerja sign secara bertulis, then okey, boleh potong. Masa PKP banyak ada majikan yang memang buat ikut betul-betul, and then pekerja pun faham, setuju untuk potong, dan okey. Tapi kalau setakat bagi makluman, gaji potong by right tak boleh. Dia dikira masih berhutang. So first time kalau kena tu, make sure terus hantar surat lah kepada majikan, bagi tahu bantahan lah tak setuju. Jadi saya memohon majikan ambil tindak inisiatif untuk betulkan, rectify the situation. Bagi tempoh masa seminggu ke, sebulan ke. Kalau masih tak ada apa-apa,
by right lah, tindakan yang paling betul adalah ni dia akan jadi constructive dismissal tu Akmal. Sebab dia constructive dismissal, kalau nak bawa ke industrial court nanti kita kena resign. Tapi kita paksa resign lah. Sebab apa resign? Sebab kita tak setuju dengan benda ni. So kita anggap majikan dah langgar kontrak. Dia dah macam tak berminat dah nak ambil kita bekerja. Lepas tu dia tak bayar gaji kita macam ni. Kita pun dah bagi tahu benda ni tak betul. Kita nak minta dia betul. Tapi dia tak buat bodoh je. So by right, pekerja kalau nak ambil tindakan di constructive dismissal, kalau nak ambil berhenti kerja, terpaksa berhenti, dan dalam surat resignation tu kena sebut kita berhenti sebab majikan tak bayar gaji. Dia jangan berhenti kosong. Itu alasan kuat dia. Sebab kita kena sebut awal, saya berhenti sebab majikan tak bayar gaji saya 500 ke, tak bayar langsung ke, dan perkara ini setelah saya bangkitkan namun tiada jawapan, jadi saya menganggap majikan dah tak setuju, maka saya pun resign lah. Resign memang boleh dia serta-merta pun, tak payah ikut notis tu, tak apa dah. Cuk tuan, kalau lah gaji tertunda, berapa lama boleh tertunda? Majikan katalah majikan ada isu ke apa? Saya nak masuk contoh constructive dismissal lagi. Sebab kalau kita nak berjaya, kita kena buat tindakan segera. Ni saya cakap kalau nak bawa tindakan constructive dismissal. Constructive dismissal ni dia pembuangan kerja secara konstruktif, secara halus. Benda ni sebenarnya salah satu daripada bentuk penamatan kerja sebenarnya. Majikan secara tak langsung nak buang kita. Macam tu. Itulah maksud constructive dismissal. So, kalau kita nak bawa tindakan ni lah di industrial court, kita kena ikut macam saya cakap tadi lah, resign, dan baru kita boleh buat aduan ke JPP. And then kalau JPP tiada sebarang penyelesaian, akan dirujuk ke industrial court. So, kat situ court akan tentukan lah. So, kita bawa ke industrial court, dan kalau kita ikut step tu, boleh kot berjaya, bolehlah tinggi. Tapi make sure kita kena buat segera. Kita tak boleh nak biarkan benda tu berlalu berbulan-bulan. Tak boleh. Segera tu berapa lama tempoh dia? Sebab kalau saya biasa saya tengok, biasa kalau lebih 3 bulan pun court dah macam, kenapa kalau you tak setuju, kenapa you senyap? Kenapa you masih bekerja? Betul. Maksudnya you bersetuju dengan tindakan tu. Redha. Macam you redha. So macam bahaya lah. Sebab tu jangan macam tu. Tapi itu one way lah untuk kita rectify the situation dengan membawa kes constructive dismissal. Tapi macam mana pula? Tak, kalau saya nak resign, dah susah dapat kerja. So kerja je macam biasa, tapi nak bawa isu ke industrial court memang tak boleh dah, sebab dia akan kurang lagi peluang kita untuk berjaya. So apa yang boleh kita buat adalah kita buat aduan ke JTK di bawah tuntutan gaji. JTK lain dengan industrial court. Oh, apa beza tu? So ataupun contohnya maksudnya kita majikan tak bayar. So memang saya sekarang pun memang ada beberapa kes yang pasal tak bayar gaji ni lah. So dia kerja sejak bulan 1 tak sampai bulan 5 berhenti, majikan tak bayar gaji dia separuh kan. So dia berhenti, memang majikan tak bayar lah. So sekarang tuntut di JTK, tuntut di civil court lah untuk baki gaji. So kita boleh tunjukkan bukti yang kita tak pernah setuju pun majikan potong gaji. So kita boleh, so tapi nak bawa constructive dismissal tak boleh lah, sebab kita benda tu dah berlalu 5 bulan. Kalau kita bawa pun peluang nak menang kurang. Hanya aduan tuntutan gaji kepada JTK je lah. Betul, JTK ataupun civil court. And then kalau nak masih bekerja pun boleh nak buat aduan ke JTK, tapi cuba bayang, kita masih bekerja, kita sama syarikat. Kau rasa apa yang berlaku? Mestilah jadi awkward. So most likely dia akan buang. Dia macam cacat sikit lah. Dia akan jadi tricky soalan ni. Memang sebab tu biasa saya orang cakap benda macam ni, saya akan cakap resign. Tapi kalau yalah masa PKP hari tu saya nak bagi advice untuk resign, memang barat susah, sebab kalau orang tu betul dah nak resign tak apa. Kalau memang dia memang Cik Nas, saya memang nak resign lah. So okey, ada yang buat macam ni sebab ala-ala nak resign, dia dah dapat kerja dah pun contohnya. Okey lah, tapi macam mana kalau orang yang memang dia tak ada plan pun nak resign, dia memang plan nak bekerja. So memang saya tak akan cakap untuk resign ni, kalau macam tu teruskan je lah. Tapi by right selagi nak buat aduan ke JTK sekarang pun boleh. Tapi macam tu lah. Bila ngadu tu Naya awkward lah.
kita sama bos kita masa kerja memang pelik lah nanti. Memang kena lah. So memang terpaksa hari tu kena hadap benda lain pula. Memanglah kita salah tindakan majikan, pressure macam tu, tapi that's the reality. So kalau kita plan nak sama, make sure tunggu berhenti dulu ke ataupun macam tu lah. Baik. Because tidak by right boleh masa kita still bekerja pun kita boleh buat aduan ke JTK. Sebab aduan sama ada aduan kita untuk tuntut gaji ataupun aduan kepada majikan sebab melanggar akta kerja tu lain sikit lah. Anyway, yang saya sedia maklum dekat JTK ni kita boleh call dan minta advice. Mereka akan advice lah properly macam mana satu-satu lah. Tapi kalau nak forward lagi tu, saya sendiri pun tak ada pengalaman lah. Just for advice tu biasalah. Dan mereka pun memang kita tak perlu disclose pun nama syarikat ke kita kerja dekat mana, tak perlu. Just minta advice je. Alright, so itu, jap. Apa beza JTK dengan JPP tadi? JPP, So JTK, Jabatan Tenaga Kerja adalah memang ditubuhkan di bawah Akta Kerja 1955. Sebab di Malaysia kita ada dua lah akta yang utama, Akta Kerja dengan Akta Perhubungan Perusahaan, Industrial Relation Act. So yang kita sebut tadi semua, yang banyak semua benda jam bekerja, notis, tempoh notis apa semua tu di bawah Akta Kerja, which is cover pekerja di bawah gaji 2,000 dan juga pekerja manual labour. Kerja manual labour contohnya kerja macam ni itu tak ada maksimum gaji. Memang kalau dia orang gaji 10,000 pun mesti termasuk sebab dia orang manual labour. So kalau akta kerja ni, so contohnya JTK, biasanya kes apa yang boleh bawa JTK macam saya cakap tadi, kes tuntutan gaji. Sama ada bukan tak semesti gaji lah, tuntutan wang tunai lah. Sama ada gaji yang tak dibayar oleh majikan ataupun in lieu of notice tu lah, majikan notice kita 2 bulan, tiba-tiba majikan terminate kita 2 bulan serta-merta. So kita boleh tuntut dekat JTK 2 bulan gaji tu, 2 bulan notice. And then kalau kita diberhentikan tanpa faedah penamatan, itu pun boleh juga. Kita kena retrench tapi majikan tak bayar kita faedah penamatan. So dan kita pun contoh bekerja dah lebih 5 tahun dan sebagainya, so boleh. Ataupun tuntutan over OT ke, payment OT yang tak dibayar, so boleh di JTK. So JPP ni apa pula? JPP ni Jabatan Perhubungan Perusahaan, Industrial Relation Office, ditubuhkan di bawah IRA lah, Industrial Relation Act. DJPP adalah untuk kes pembuangan kerja tak adil. So unfair dismissal. Masa cakap tadi, apa-apa dismissal. Sama ada dismissal ni ada banyak jenis. Contohnya dismissal misconduct, disiplin. Dismissal poor performance, biasanya probation ataupun tetap pun memang kita dibuang, majikan cakap kita ni tak perform. Yang biasanya juga respon tadi macam saya sebut, perberhentian kerja disebabkan masalah kewangan syarikat. Keempat, sama ada closure of business syarikat ke, sama juga lebih kurang. Ataupun constructive dismissal pun sama. Itu termasuk dalam penamatan kerja. Constructive dismissal ataupun forced resignation, kita dipaksa letak jawatan. Tapi kita majikan paksa kita letak jawatan. So benda tu sebenarnya salah satu bentuk penamatan kerja lah, tapi susah nak dibuktikan kalau secara lisan. Biasanya kena paksa ni lisan je semua. Tapi saya ada memang yang ada rekod video, so memang kita go lah, memang most likely boleh dapat lah. So, ataupun kita di terminate sebab medical punya sebab. Majikan cakap kita ni unfit for ni, tapi tak pergi ke medical board dulu ke apa semua, tak ada certified. So tu pun boleh juga. So kalau kita kena buang kerja apa, ataupun kadang-kadang tak ada sebab pun, tiba-tiba dapat notice kena buang kerja. Dapat majikan buang ikut kontrak je, tak boleh. Majikan kenapa dia jadi unfair dismissal? Sebab majikan dia tak ada hak untuk buang pekerja sesuka hati. Walaupun dia bayar kita gaji, walaupun dia bos kita kan cakap, I bayar you, I boleh buang you. Walaupun dalam kontrak memang dah sebut, kalau nak terminate, letak kena bagi notis 2 bulan. Dia pun bagi notis 2 bulan. Tapi dia tak bagi tahu sebab, tak boleh.
Dia memang kena ada sebab. Sebabnya apa? Sebab disiplin. Okey, sebab apa? Dia ni poor performance. Okey, itu pun sebab. Ataupun nak sebab retrenchment, dan sebab lah. Tapi tak boleh buang kosong macam tu, tak boleh. Kalau sebab tu majikan reka? Reka tu lain lah. Tapi at least kena ada sebab. Sebab reka ke tak reka, nanti industri court yang akan buktikan. So bila macam ni, bila kita rasa kita kena buang, secara tak adil, kita rasa asal aku kena buang masalah disiplin pula, padahal aku tak dapat show cause letter. Asal aku ataupun tak ada domestic inquiry kan contohnya. Tak pernah dapat surat pertuduhan pun, ataupun kena buang sebab poor performance. Tapi warning tak pernah dapat. Macam mana ni aku masuk kerja baru sebulan, tiba-tiba tak ada training apa, kena buang lah. Ataupun retrenchment, tapi tak ikut prinsip last in first out. Aku dah paling senior kerja, kena buang cepat. So macam mana? So kalau untuk kita cabar pembuangan kerja, kita pergi ke JPP, Aduan Representasi Kejabatan Perhubungan Perusahaan. So macam dekat JTK tadi, kita kena buang, kita just tak puas hati, kita tak dapat notis, ganti notis je. Tapi kita tak ada masalah tentang cara pembuangan. Tapi dekat JPP kita cabar keseluruhan pembuangan kita. I see, faham. So bila kita cabar keseluruhan, kita memang tak puas hati cara kita dibuang. So kita cabar, and then biasanya prosedurnya akan ada runding namai dulu di JPP. Tapi kena ingat di JPP by right lah, secara dalam akta industri dia, section 20 tu, dia bukannya, dia punya pampasannya bukannya duit, dia adalah kita nak kerja semula. Memang tu requirement dia. So walaupun by right kita dah gaduh dengan majikan, kena buang nak kerja semula. Padahal memanglah kita tak nak kerja balik, memanglah kita tak nak kerja balik, tapi memang itu requirement, terpaksa lah. Follow je. Nanti sebab kebiasaannya di runding namai, majikan dah tak nak ambil balik lah. Betul. So once di runding namai tu majikan dah tak setuju untuk ambil balik, then baru kita boleh bagi tahu JPP minta rujuk ke industri court. So industri court baru bicaralah. Bicara apa semua tu yang biasa. Kalau perlukan lawyer pun time ni juga. Di runding namai tak perlu lagi peguam, consultancy boleh lah, tu tak ada masalah. So lagi satu beza kenapa ramai prefer bawa ke industri court, sebab di industri court tuntutan pampasan tu lagi tinggi. Contohnya kan, kita adalah pekerja permanent dengan fit deadline, probationary dengan permanent. Kalau permanent by right maximum kita boleh tuntut adalah 24 bulan gaji, back wages. 24 bulan. Contoh kita gaji 3,000, darab 24. Tapi itu maksimum lah. Sebab apa dia 2 bulan? Sebab 24 bulan, 2 tahun. Sebab kes di industri court memang kadang-kadang boleh sampai 2 tahun. So dia macam power nak gila 2 tahun. Macam memang setahun lebih. Confirm setahun. So memang jangan harapkan, kalau nak jangan harapkan duit pampasan tu. So kalau kita kena buang kerja, cari je kerja baru, tak ada masalah. Tapi boleh je buat lagi aduan ke JPP. So kalau permanent, kalau probationary maksimum 12 bulan je back wages. So kena ingat, so sebab tu contohnya kan, kita orang tu kena buang, dia kena buang serta-merta. Dalam kontrak dia, kalau nak kena buang, majikan kena bagi notis 2 bulan, tapi dia kena buang, dia rasa macam dia tak puas hati. So by right, dia boleh juga buat aduan ke JTK untuk ganti notis dia 2 bulan, ataupun dia nak cabar keseluruhan dia cara pembuangan dia. Tapi dia hanya salah satu je. Dia tak boleh buat dua-dua. Sebab kalau dia dah buat aduan ke JTK, benda tu berterusan, dia tak boleh dah buat aduan ke JPP. So better pilih. Sebab kalau di JTK dapat, kalau menang dapat 2 bulan gaji tu lah. Tapi kalau dia bawa ke JPP, dia menang kalau contohnya, and then dia pun tak kerja lama, so court kira total 18 bulan, dapat 18 bulan gaji. Macam tu. Tapi nak itu kena maksimum turun naik tu, mahkamah. bukannya tapi kalau tak nak turun naik mahkamah tak ada banyak pun, sebab proses dia runding namai tu biasa sekali 2, and then lepas tu nanti court, dia yang lama sikit daripada JPP nak ke industri court tu akan ambil masa beberapa bulan. Tapi kita senyap je lah, kita akan tunggu je follow up.
Yang tu kalau nak cara terperinci, saya dah memang pernah tulis lah dalam website ke, saya punya ni memang saya dah jelaskan lah prosedur je. So memang, so bila dah sampai kat court lah, kalau nak turun naik mahkamah buat sendiri lah, kalau tidak lantik apa buang. So lawyer yang, kalau kita lantik lawyer yang akan hadir untuk kita. Mewakili. Kita hanya nanti masa bicara je, nanti jadi saksi tu je. Okay, baik. So saya tengok Alam. soalan better JTK ke JPP. So tengoklah jenis kes tu macam mana. Kalau kita rasa kita dibuang kerja, better ke JPP lah. Kalau nak tuntutan ke JTK. Hello Tuan, ada di sana Tuan Nas? Dengar. Okey, baik. Dalam baki masa yang ada, serba pantas Tuan, boleh pelajar intern. Oh, jap. Dekat Zoom Tuan terkeluar. Tuan Nas terkeluar ke? Ada. Tuan Nas ada. Okey. Intern. Kadang-kadang tak dibayar allowance dan sebagainya. Apa hak intern? Okey, kira last sekali lah Tuan sebelum kita pergi kepada Q&A. Lebih masa sikit boleh Tuan Itulah, intern ni memang saya kesian jugalah. Sebab apa? Sebab intern ni kalau dia kenapa dia jadi macam tu? Sebab dia tak dikira sebagai pekerja. Itu je. Dia tak termasuk di bawah definisi pekerja, di bawah akta kerja. Sebab tu dah lah memang bayaran pun sikit. So kalau majikan tiba-tiba tak bayar, nak aduan pun tak boleh buat apa. Tu je, memang tak boleh buat apa. Memang takkan nak saman, boleh lah nak saman based on contract, tapi berbaloi ke contohnya kan. Dia kira intern ni tidak dilindungi dia memang jadi limbo lah kat situ. Sorry lah, saya terpaksa cakap lah. So, memang dia sama macam chambering kat, jadi chambering budak student law kan. Sama juga, kita orang tak dikira sebagai pekerja. Jadi terpula ada majikan dia bagi internnya banyak. Ada majikan kadang-kadang internnya 100 bulan macam tu lah. Tapi memang sama, saya pun pernah intern dulu, dapat bayaran 300 bulan macam tu. Tapi redor lah, kita nak kerja kan. Macam tu kan. Itu jawapan saya tu terpaksa. Dia memang bayaran dia nak buat aduan kat mana, saya rasa tak ada tempat tu buat aduan. Aduan saya dengar lah, tapi tak boleh buat apa lah. Bersyukurlah kalau dapat syarikat yang bayar gaji intern ataupun bayar lain. Betul, sebab tu better kalau boleh lah, kalau nak ni apa yang saya boleh ni jadikan benda e-writing, tapi korang sendiri yang kena macam kena tegas lah sikit dengan bos. Gaji saya dalam kontrak patutnya 600. So better kalau boleh, kalau nak lagi ni minta kontrak bertulis. Sebab biasa jadi yang tak bayar ni semua lisan. Sebab tu lah, company doesn't bother kan nak buat kontrak untuk intern. Pekerja dia sendiri pun dia tak buat kontrak, intern lagi lah dia tak buat. Ya itu lah. Okey, baik Tuan. So kalau nak kita ambil kepada Q&A boleh Tuan boleh. Alright, tuan-tuan Cik Puan, dekat Twitter dengan Facebook kita minta maaf sebab kita kena utamakan dekat Zoom. So tuan-tuan Cik Puan dekat Zoom, banyak dah soalan daripada tadi, kita sentuh sikit-sikit lah. So let's choose ataupun pilih soalan-soalan. Kita ambil masa dalam 10 minit lagi untuk kita curi masa Tuan Nas sikit. So tuan-tuan ada soalan untuk kita ajukan Tuan Nas ataupun Tuan Nas tengok soalan menarik, boleh pilih terus? Saya boleh sampai pukul 11 boleh. Tempoi bang. Okey, yang ni menarik ni Tuan. Okay. Gangguan seksual ni. Saya tahu benda ni panjang dan dia luas. Boleh Tuan bagi right ataupun limit dia? Sebab ramai tak tahu gangguan seksual ni macam mana. Boleh silakan Tuan. Betul. So gangguan seksual ni kalau ikutkan di Malaysia by right macam kesedaran benda ni masih, saya rasa kalau ikutkan berbanding bertahun-tahun dulu dah semakin meningkat lah. So kalau berlaku gangguan seksual dia ikut syarikat. Ada syarikat dia tengok, kalau syarikat besar and then memang ada HR kan, kalau biasa public listed company ke, ada syarikat besar yang memang ada pengurusan yang proper. So kalau berlaku benda tu gangguan seksual, tak kisahlah kena kadang-kadang dia sebut let me ni fuck you ke apa ke semua kan. So terus buat laporan, sama ada laporan kepada HR ataupun laporan polis. Buat je. Sebab apa?
gangguan seksual ni yang tricky ni, benda tu berlaku lisan. So kalau biasa je mangsa je, benda tu jadi kan kadang-kadang. Kalau kena sentuh ke apa lagi lah. Kadang-kadang lisan pun gangguan seksual juga kan. Asyik cakap benda-benda pelik-pelik mengarut je. So nasihat saya, advice saya, kalau buat macam tu, terus buat report polis. At least sebagai record kita pun okey. Sebab apa? Kita nak menjadikan sesuatu yang lisan tu in writing. Nak ada rekod. Banyak kali pun tak apa kalau benda tu. Kalau benda tu berulang-ulang kali kan. Buat je, biar. Kalau tak nak polis ni pun, so that nanti kalau benda sampai jadi benda besar. Sebab contohnya kalau syarikat besar memang dia ada HR kan. So kita buat aduan ke HR, dia orang akan siasat lah. So sama ada betul ke tak betul, nanti tu terpulang kepada pihak pengurusan lah untuk tentukan. And then, tapi kalau company yang kecil kan, contohnya ada company 2-3 orang, takkan bos kita yang harass kita nak buat aduan ke bos. Gila kan. So kita akan buat ke JTK. Yang tu kalau pekerja company kecil boleh terus buat aduan ke JTK sebenarnya untuk gangguan seksual. So sebab tu cakap kalau jadi macam tu, pastikan buat aduan secara, buat report polis ke apa. Sebab apa? Kalau bila kita dah nak tender sebagai evidence, kita dah tunjukkan benda ni memang, dia ni memang selalu buat macam ni kat saya. Saya sama ada nak buat report terus ke ataupun nak tulis, buat catatan ke diary, hari ni dia cakap macam ni. So tulis untuk rekod dalam ni. So that senang jadikan sebagai bukti. Kalau contohnya benda tu dah berlaku kan. Dah berlaku, tapi boleh je buat je report nak buat aduan ke bos ke ataupun buat ke polis, buat je. Nak buat macam mana nanti pandai-pandailah dia ni kan. Pandai-pandailah dia buat siasatan. Baik tuan, So, kalau, saya tapi mencelah. Saya boleh? Contoh gangguan seksual. Apa yang define as gangguan seksual? Kalau yang kes ada paling inilah yang mulakan, sebab dulu gangguan seksual dia tak ada di tort. Gangguan seksual ni tak ada di Malaysia. Tapi ada satu kes di industrial court ni, dia dah berjaya ada tort gangguan seksual. Maksud kita boleh saman civil siapa yang mengganggu kita secara seksual. Sama ada contoh saya cakap, jomlah malam ni kita masuk hotel, let me fuck you tonight, macam tu. Lisan lah. Kalau sentuh-sentuh tu kau dah confirm lah. Sentuh memang confirm tanpa kebenaran kita. Tu dah confirm lah. Ni saya cakap kalau lisan. Kalau kita, ataupun apa-apa benda yang orang perempuan kan, kita rasa macam klik, kita cakap besarlah buaya dah. Kita rasa tak selesa kan. So that's gangguan seksual. Ataupun benda yang kan macam yang saya rasa lah, contohnya berseri hari ni semalam kena lah tu, contohnya kan. Kita rasa benda tu kecil kan, tapi benda tu sebenarnya tak proper. So make sure buatlah apa sama. Kalau kita rasa macam kecil kan untuk buat report polis, tapi at least cantik kat mana-mana, ataupun bagi tahu orang ke, ataupun bagi tahu ataupun kalau nak senang, bagi tahu kepada orang tu sendiri. Contohnya WhatsApp, I tak suka dia sebut I macam tu. Kita bertulis kat dia. Mesti dia akan cuak lah bila kita rasa alamak dia ni WhatsApp. So that kalau apa-apa kita screenshot, kita bagi tahu ni. Contohnya kita bagi tahu alamak ni saya dah pernah WhatsApp dia dulu. Pagi tadi dia cakap macam ni kat saya terus WhatsApp kat dia, saya cakap saya tak suka dia buat macam ni. Betul, baru dia cuak. So kalau benda tu jadi lagi, kita tunjuk ni ya saya pernah dulu ni. Bukti saya dia cakap kat saya. Tu kalau benda yang belum berlaku. So itu baik. Kena ni sikit lah. Baik. So kalau memang kita kena kalau memang kena kan, memang kita boleh saman civil kat court. Orangnya tu dapat memang puluh ribu tak silap, memang menang. Masuk civil court lain cerita lah, besar. Civil court memang tak kisah, memang ni je. Baik. Ada yang tanya pikat tapi kena kata sexual harassment. Itu sebab kau tak pandai memikat bang. Okay, baik. Apa? Dia nak tackle tapi kena tuduh sexual harassment. Itu kau lain macam kau punya tackle tu. Aduh. Itu kena belajar cara memikat yang betul lah. Baik. Janganlah memikat. So next question adalah saya kira yang mungkin second last kalau kita boleh sentuh secara pantas. Kita dah sign kontrak.
Kemudian selepas sign baru perasan ada benda yang tak kena ataupun benda tu adalah fake. Kemudian bila bagi tahu dekat HR kata tak ada apa pun ataupun just benda tu dalam kontrak je. So macam mana? Dia biasa kalau kita sign kontrak dengan majikan, dia orang punya memang dah template. Kadang-kadang kita tak setuju pun, kita tak boleh buat apa pun sebenarnya. Tapi at least kita tahu apa benda. Kecuali lah kalau benda-benda yang memang pelik sangat lah. Biasa kontrak kerja macam tu lah. Sama ada kita di required untuk kerja pada hari weekend ke, ataupun kita memang akan bekerja lebih masa ke. Tu kalau kita tu tak setuju, boleh je nak cakap, puan saya tak setuju nak kerja lebih masa ni. Kalau kita ada power tu pilih, tak apa. Sebab saya tak rasa majikan dia akan cakap you tak nak, tak payah. Takut macam tu lah. Kita betul. boleh cakap, tapi takut majikan cakap okey lah. Kalau you tak nak, tak apalah. Tapi you tak nak, you tak setuju, dan tak apa, I pun tak nak ambil you. Macam tu pula. Tapi just make sure kita faham kontrak kita tu apa. Yes. Kalau benda biasanya memang kita tak faham. Tapi saya tak tahu contohnya macam mana. Yang penting basic tu je lah. Sama ada majikan ada hak ke tak untuk pindahkan kita ke branch lain. Macam tu. So kita kena tahu lah ada ke tak. Kalau ada, so then benda tu terjadi. So kita rasa teranaya, adakah kita kena tanya, kena dapatkan nasihat lah. Boleh ke tak majikan buat macam ni. Tapi dalam kontrak memang ada sebut. Boleh ke tak. Tapi kadang-kadang dia boleh jadi satu penganiayaan. Boleh juga. Kita tengok situasi ya. Sebab memang kontrak tu black and white. Tapi bila ke court, tahu, hakim pun manusia. Sebab tu kita kena bagi tahu situasi yang sebenar. Tu hakim mungkin ambil kira situasi tersebut. Tapi still based on kontrak. Tapi tak ada follow buta-buta kontrak macam tu. Okay, baik. Faham. Luas sikit lah. Cun, baik, saya kira itu sahaja untuk kita malam ni tuan. Banyak Q&A nanti kita kumpul, nanti saya PM tuan boleh? Boleh. Alright. So thank you everyone for your time. Kita ada 9.10. Sebenarnya menarik sangat apa yang Tuan Nas kongsi. Saya pun belajar banyak benda. But anyway tuan-tuan, sebelum tanya Tuan Nas, mohon pergi dulu, jom tanya peguam, baca dulu tulisan Tuan Nas kat sana. Sebab Tuan Nas banyak menulis dengan sangat baik. Saya pun berkenal dengan Tuan Nas pun dengan tulisan dia. So, ni power ni JPP dengan JTK, aku pun tak tahu kan. Yang kita tahulah bahawa JTK tu untuk 2,000 ke bawah sebagainya. So from there kita learn dan hari ini bertemu dengan Tuan Nas lah. So thank you very much everyone yang berada di FB, di Space dan juga di Zoom terutama sekali. Banyak soalan tuan-tuan cepat, nanti kami kutip, kita akan buka kepada Tuan Nas lah kalau Tuan Nas ada kesediaan untuk menjawab. Right? So kena hormati lah Tuan Nas ni datang atas kesudian volunteer. Saya jemput dia, Tuan Nas, mari ya, tolong lah, merayu. Buat muka kesian, Tuan Nas, okey, kesian kat kau, okey bagi. Baik, anyway, kalau mereka yang belum dapat kerja, ini adalah ilmu yang bagus untuk anda bersedia. Macam Tuan Nas sebut tadi kan, 5 perkara ke yang wajib tengok dalam kontrak kerja. Gaji, jawatan, masa, range masa, alright. Kemudian gaji dengan allowance dan sebagainya. So benda tu kena perhalusi baik-baik. Kontrak kerja ni ataupun offer letter semalam saya, kita boleh bawa balik. Nak simpan sehari 2 hari, nak study dulu, nak tanya pendapat HR ke, nak tanya pendapat peguam ke, boleh. Kemudian baru kita kembalikan, kita sign. Sebab apa? Kita kena study betul-betul. Alright. So kalau saya sendiri pun saya bawa balik. Kalau boleh minta salinan, minta salinan. Minta salinan, yes. Majikan ada satu salinan, kita ada satu salinan. Minta jangan biasa ramai yang biar dihantar kosong kan. Make sure print lah. Photostat satu simpan untuk kita. Benda tu penting. Yup, photostat satu, minta salinan. Pesanan tambahan. Bukan, aku sendiri pun simpan kontrak kerja berdawar dulu 4-5 tahun dulu kan. Alright. Baik, tuan-tuan. So that's all. Sebagai penutup tuan-tuan, saya mau izin Tuan Nas sikit masa, iaitu kami membuka kepada sesiapa yang masih belum dapat kerja dan mencari kerja untuk dapatkan buku pasport sukses temuduga ni. Right. Buku ni adalah untuk orang tak dapat kerja. Dah dapat kerja, kita bincang hari ni dengan Tuan Nas. Alright, so buku ni tuan-tuan ada A to Z, daripada kenal diri sendiri sampai profiling, sampailah tulis resume, template, warna hitam putih, buat online profile dan sebagainya. So, tuan-tuan boleh tengok ada pakaian, soalan temuduga, LinkedIn, everything ada dalam ni.
Dan yang terakhir saya kira untuk saya tutup malam ini adalah kata-kata semangat dari buku ni lah. Dia cakap apa? Kita mungkin tiada kerja tapi tidak bermakna kita tiada rezeki. So jangan risau tuan-tuan, jalan terus insya-Allah. Sebab saya tengok banyak dah orang yang struggle nak cari kerja ni akhirnya dia down. Alright. Saya percaya macam ni lah. Mungkin Tuhan redirect kita kepada tempat lebih baik. Trust on that, trust on that. Sambil-sambil tu kena perbaikilah kualiti kita, mohon kerja, effort dan sebagainya. Bukan kita percaya positif tapi tak buat apa-apa. Alright. So, buku ni harga dia RM38 tapi buat masa sekarang kami hanya buka untuk RM25 sahaja, ada 800 pieces lagi. So, thank you bagi yang dah dapatkan. Producer boleh bagi link. So, thank you very much. Itu saja, link pun ada dekat profile Twitter saya dan Facebook KDCube, boleh dapatkan. Anyway, tuan-tuan, Tuan Nas hari ini berkongsi benda yang sangat powerful. Saya kira saya sendiri pun macam jadi student, duk catat-catat. Aku banyak catat kat handphone ni. Nanti saya pun kongsi beberapa tulisan saya dan insyaAllah get to know Tuan Nas melalui tulisan dia. Sekali lagi saya sebut, tulisan Tuan Nas adalah sangat powerful. Alright, terima kasih Tuan Nas lagi sekali. Thank you very much for your time for today. Kalau ada rezeki lain kali pula Tuan. Terima kasih juga sebab jemput. Sama-sama, insyaAllah ilmu bermanfaat. Terima kasih semua, terima kasih tuan-tuan Cik Puan yang sudi meluang masa for today. Assalamualaikum, kita jumpa waktu akan datang. Okey, baca tulisan Tuan Nas nanti saya tweet ataupun kita baca dekat Jom Tanya Peguam. Ada website, ada Telegram. Right. Nak dapat buku Pasport Sukses Temu Duga. Dekat saya punya profile pun ada link. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Tak berhenti, terima kasih. Macam biasa. Baik, kita tamatkan sesi Zoom kita dalam kiraan. Okey, bye-bye semua. Dalam kiraan.